Masuk 2023 tuan-tuan. Diri zahir kita berubah. Umur kita berubah. Tubuh badan kita berubah. Dari muda kepada tua. Daripada larat kepada tak larat. Rasulullah dia berbuat baik dengan isteri-isteri dia. Barulah kita akan rasa kebaikan daripada isteri dia. Kita jangan lupa. Kenapakah Allah hidupkan kita ini? Adakah hidup ini hanya dengan kita salurkan kepada makan, minum, tidur, cari rezeki dan sebagainya? Dan kita jangan lupa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan kita tahu meletakkan ta'abud kita kepada Allah. Apa hikmah ubudiyah ni tuan-tuan? Hikmahnya kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi kita hidup, tanda syukur kita. Kita beribadah kepada Allah. Allah bagi kita harta sehingga kita boleh guna harta ni makan, minum. Ujung-ujung tahun ni orang pergi bercuti, pergi sana, pergi sini dengan harta yang Allah bagi, tuan-tuan. Dengan nikmat yang Allah bagi. Jadi kita kena bersyukur. Dengan kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Sihat yang Allah bagi, kita kena bersyukur. Sebab yang memberikan sihat dan yang menarik sihat itu Allah. Lagi-lagi kita duduk pada zaman ini, tuan-tuan. Zaman yang Nabi kata, umat aku akhir zaman. Mereka akan mati terkejut. Zaman ini kita tengok kawan-kawan kita, saudara kita, orang kampung kita, kebanyakan yang kita dengar peristiwa, banyak yang mati terkejut. 2-3 hari baru jumpa, nanti kita dengar dah meninggal lah. Meninggal dalam tidur dan sebagainya. Tidak ada asbab-asbab sakit yang panjang, tetapi Allah ambil. Zaman inilah. Dan pada zaman yang Nabi sebut ini, kita hidup, tuan-tuan. Pada zaman yang Nabi sebut ini, kita hidup. Zaman yang Nabi sebut, padang pasir yang kering kontang, Nabi kata, akan menjadi subur dan hijau. Zaman yang Nabi sebut tu kita hidup. Zaman yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, kita hidup. Dan sekarang ini berlaku. Bagaimana di Qatar, bagaimana di Dubai, bagaimana di Saudi. Maka ia terus berlaku dan terus berlaku. Yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kita nak lari dengan zaman tu tak boleh. Sebab alam dunia ni satu je. Kita nak lari mana? Kita hidup lagi zaman ni. Maka, tuan-tuan, kita baliklah kepada Allah. Kita kena ubah diri kita. Tak berapa hari lagi kita akan masuk 2023, tuan-tuan. Diri zahir kita berubah. Umur kita berubah. Tubuh badan kita berubah. Dari muda kepada tua. Daripada larat kepada tak larat. Berubahnya sekitar zahir kita ni, benda ni kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Orang akan tinggalkan kita. Badan kita tak larat, badan ni akan ditinggalkan. Orang letak di dalam, dipanggil alat dikubur. Orang gali liang kita, 7 kali 5 dalam, orang letak badan kita. Sebab yang ni zahir kita. Yang kita nak berubah ni, tuan-tuan,
bukannya zahir kita. Yang kita nak berubah ini adalah akhirat kita, batiniah kita. Sebab Nabi sebut dekat kita, orang hidup ni besok kalau dia mati, bukan kalau lagi, dia mati ni, maka 3 perkara yang akan iring dia. Satu, Nabi kata, keluarga manusia ni, kawan, karib, apa semua akan iring dia. Tapi balik, tuan-tuan. Kedua, Nabi kata, harta kita, kenderaan kita, semua iring kita pergi kubur. Lepas tu balik. Satu ya. Iaitu amal yang salih. Lalu ketika alam ini berubah, tahun demi tahun, pindah tahun, apa yang berubah pada agama kita? Pada amal salih kita? Apakah ibadat kita makin bertambah setelah umur kita bertambah? Ataupun duduk pada tempat tu juga? Kalau dulu tak semayang sunat, sekarang pun tak semayang sunat juga. Kalau dulu tak baca Quran, sekarang pun tak baca Quran juga. Kalau dulu tak kumpulkan selawat zikir, sekarang pun macam tu juga. Tuan-tuan, kalaulah kita balik dalam keadaan tersebut, yang kita tak berubahkan diri kita, agak-agak kehidupan kita di sana macam mana? Mau tak mau, suka tak suka, redha tak redha, tetap pergi. Ini yang Allah duk ingatkan kita pada tiap-tiap pagi Jumaat. Fazuqu bima nasitum liqa ayaumikum hadha. Rasakan azab Allah. Sebab masa dalam hidup ni kita lupakan akan hari pertemuan ini. Apa dia, tuan-tuan? Mahsyar. Sebab itu kadang-kadang orang kata, tuan-tuan, Allah tak minta banyak dengan kita. Allah minta kita jadi orang baik ya. Allah minta kita jadi orang baik. Kalau kita duduk dalam ahli ilmi, jadilah ahli ilmi yang baik. Kalau kita duduk dalam keluarga, jadilah ahli keluarga yang baik. Ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, kakak yang baik, abang yang baik, adik-beradik yang baik. Kalau kita dalam masyarakat, jadilah masyarakat yang baik. Allah tak minta banyak dengan kita. Allah minta harta kita setahun sekali ya, tuan-tuan. Banyak mana Allah minta harta kita? Yang tuan-tuan tahulah. Setahun sekali ya. Wajib semua orang setahun sekali ya. Zakat fitrah. Kalau kita ada duit banyak, himpun duit banyak, wajib bagi setahun sekali. Yang tu pun tak banyak. 2.5%. Aku minta yang tu. Itu pun tuan-tuan, ada orang yang gagal kembalikan harta dia kepada Allah. Kerana dia rasa, harta ni aku punya. Kita lupa tuan-tuan. Harta ni Allah punya. Allah bagi kita. Contoh satu ya. Covid 2 tahun. Mana harta kita? Mana kemampuan kita? Mana ilmu kita? Mana kekuatan kita? Allah hantar satu virus yang orang tak nampak pun. Saya tak nampak, tuan-tuan tak nampak, satu dunia tak nampak. Semua orang takut. Benda tak nampak, orang takut. Batuk saja orang takut. Sesama saja orang takut. Tidak, tuan-tuan. Kawan-kawan kita dalam surau, batuk ya kita kelin. Covid lah. Sekarang, kita tak takut dah. Kita lupa dah. Allah tak zalim kita. Tetapi kita yang zalimkan diri kita dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita tak gunakan kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ingat, Allah pesan kat kita, inna tiap minggu tuan-tuan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku bagi akal, aku dah hantarkan Rasul, Rasul dah tak ada, ulama ada, tunjukkan jalan mana baik, mana yang tak baik. Pada ketika itu kamu pilih. Nak jalan syakiran, nak jalan kafura. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang ramai orang gagal, ibu bapa ni.
Saya sebagai seorang ayah, tuan-tuan pun sebagai seorang ayah. Isteri kita sebagai seorang ibu, isteri saya juga sebagai seorang ibu. Kita masing-masing ada anak. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini, zaman yang mana Allah angkat kasih sayang di dalam kekeluargaan ini. Keberkatan di dalam keluarga ni diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita minta dengan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, bagikan kepada aku isteri dan anak-anak yang sejuk mata hati aku. Waj'alna lil muttaqina imama. Tapi jangan lupa yang ujung. Jadikan kami ketua keluarga yang bertakwa kepada Allah. Seorang suami, dia nakkan isteri yang baik. Tetapi dia terlupa, dia bukan suami yang baik. Ketika kita nakkan isteri kita, isteri yang baik, kita kena jadi suami yang baik. Ketika kita nak suami kita suami yang baik, maka jadilah isteri yang baik. Tuan-tuan, sunnah ni, sunnah Nabi ni bukan takat serban ni, tuan-tuan. Sunnah Nabi ni bukan takat jubah dia. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi tengking isteri dia? Ibu-ibu, kakak-kakak semua pernah dengar tak Siti Khadijah tengking Rasulullah? Kita ikut sunnah pada satu aspek yang lain, tetapi kita tinggalkan sunnah pada satu aspek yang lain. Tuan-tuan, kalau kita nak hidup kita barakah, ini guru saya pesan. Kalau kita nak hidup kita berkat, rezeki kita berkat, mulakan daripada rumah. Jika rumah kita berkat, rezeki kita berkat. Seorang anak yang hidupnya berkat, ketika dia dapat reta daripada mak dan ayah dia. Tuan-tuan, kita jangan tengok sekarang kita jadi mak, kita jadi ayah. Kita juga pernah jadi anak. Jangan lupa tuan-tuan. Kita kalau tak mau anak kita menjadi anak yang derhaka kepada mak dan ayah kita, kepada kita, kita kena jaga hubungan kita dengan mak dan ayah kita. Sebab itu di dalam doa, tiap tak lepas mayang, jangan lupa tuan-tuan, kita baca ni, Rabbana faghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, kasihankan keduanya macam mana dia kesian kat kami masa kami kecil dulu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni untung. Sebab kita ada mak, kita ada ayah. Allah uji kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir kita tak ada ayah. Dia membesar tanpa ibu, tuan-tuan. Sebab itu kita kena syukur dengan Allah. Kita kena syukur dengan Allah. Maka kita kena lihat apa yang perlu kita buat. Sebagai seorang anak, tuan-tuan, kita mengaji dulu-dulu 3 kali saja mak dan ayah kita panggil kita, kita tak menyahut. Kita dinamakan anak yang derhaka. Agak-agak tuan-tuan, kita semayang kita cantik, semayang jamaah kita cantik, mak dengan ayah kita gagal ataupun cantik. Masuk syurga ni tuan-tuan bukan dengan jalan ibadat saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab itu Nabi sebut kaedah. Kalau kita nak tahu yang kita ni orang soleh, kita nak tahu kita ni ahli syurga, Nabi kata, tanya 3 orang. Pertama, Nabi kata, tanya ahli kita. Anak-anak kita. Isteri kita. Tanya dia. Tanya anak ahli kita ni. Kedua, Nabi kata tanya isteri kita. Ahli kita ni termasuklah kita tanya adik-beradik kita.
Kalau saya sebagai abang, saya kena tanya adik-adik saya. Kakak saya, abang saya. Aku ni macam mana? Kalau dia orang kata jahat, tuan-tuan, bermakna kita tak boleh masuk syurga tanpa melalui neraka Allah. Kita kena masuk neraka dulu. Bab syarat nak masuk syurga kena bersih. Kalau kotor, maka cara penyuciannya besok di akhirat adalah dalam neraka Allah. Yang ketiga, tentang apa kata Nabi SAW, tanya jiran kita. Jiran kita, 40 buah rumah sekeliling kita, kata kita orang baik. Kita masuk syurga. Orang pun tanya, susah lah Ustaz masuk syurga? Memang susah. Kalau senang, ramai orang masuk syurga. Hatta Nabi sebut, orang yang mati husnul khatimah, bighairi hisab ini, 1000 seorang. Hak lain kena lalu dulu neraka Allah. Susah Ustaz? Susah ha? Kita boleh cakap kita ahli syurga, tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak berhenti kata orang lagi. Kita boleh cakap ibadat kita banyak. Saya bawa balik umrah Ustaz. Tanya, bila akhir hari yang terakhir kita dengar keburukan orang? Bila hari yang terakhir kita cakap keburukan orang? Bila hari terakhir kita baca keburukan orang? Zaman sekarang, tak payah dengar. Baca cukup dalam WhatsApp. Nabi kata, siapa yang dengar, siapa yang kata keburukan orang lain, gali keburukan orang lain, seluruh amalannya pada hari itu habis. Dipadam oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita kata. Betul ulama kata, kita buat satu benda wajib, dalam masa yang sama kita tinggal satu benda wajib. Semayang kita buat, hasad kita tak tinggal. Semayang kita buat, sombong kita tak tinggal. Tolak campur kosong. Maka kita rasa ada amalan. Inilah orang yang muflis, tuan-tuan. Utang kita, utang adik-beradik kita, utang kawan-kawan kita. Di sana cara bayar hutang, tuan-tuan, dengan dipotong amalan. Ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata 70 tahun dipotong. Susah lah Ustaz masuk syurga. Memang susah lah. Sebab syurga ni tidak ada penyiksaan. Syurga ni tidak ada azab. Tidak ada masalah. Yang adanya nikmat, nikmat dan terus nikmat, tuan-tuan. Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam dunia, baru ya dia dapat rehat di akhirat. Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan anak-anak saya, isteri saya, jadi jahat senang, kata. Nak jadi baik susah, kata. Nak jadi ayah senang, kata. Tapi nak jadi ayah yang baik susah. Tuan-tuan, Sayyidatina Fatimah kahwin dah masa tu dengan Sayyidina Ali. Rasulullah tanya lagi kepada Sayyidatina Fatimah, wahai anakku, kau dah semayang belum? Tuan-tuan, bila hari terakhir kita tanya anak perempuan kita semayang? Jadi ayah ni susah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab isteri kita akan dakwa kita di akhirat. Anak-anak perempuan kita akan dakwa kita di akhirat. Kalau sampai sekarang dia orang tak semayang, sampai di sana besok mereka akan kata dengan Allah, ya Allah, aku tak semayang ni hasil didikan ayah aku. Besok rambut mereka ini digantung di dalam api neraka Allah sehingga menggelegak otak-otak mereka disebabkan buka aurat,
Mereka kata dengan Allah, ya Allah, takkan kami saja kena azab? Kami buka aurat ini, ya Allah, hasil didikan ayah-ayah kami. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan setakat kahwin boleh anak lepas macam tu lah. Sebab Nabi kita, semua orang akan dipersoal apa yang ada di bawah dia. Kita kena tanya, tuan-tuan. Kita bagi makan anak kita daripada hasil yang halal atau yang haram. Ditanya oleh Allah. Ini, tuan-tuan, mak dan ayah. Sebab itu, tuan-tuan, sebenarnya menjadi ibu dan menjadi ayah ini, jangan kita pandang daripada satu sudut. Aku ayah, aku ibu. Kau kena ikut cakap aku. Yang ni satu sudut yang lain. Ini satu sudut di antara anak dan mak ayah. Dalam satu sudut, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Tuan-tuan, orang dulu, ilmu ini dibudayakan. Perasan tak mak kita dulu? Dia ndoi kita, dia baca apa? Dia buai kita dulu, dia baca apa? Tahlil, tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai dia buai ndoi kita. Dia buai boyan kita. Dia tanamkan dalam jiwa anak dia tahlil, mentauhidkan Allah. Sekarang tak ada, tuan-tuan. Anak kita, ndoi cucu kita, pakai lagu. Tuan-tuan, saya nak kata macam ni. Yang akan menemui zaman Dajjal bukan kita, tuan-tuan, segi akalnya. Yang akan menemui zaman Dajjal ini cucu kita. Kita dulu, mak ayah kita didik kita dengan kalimah tauhid. Saya tak lama, tuan-tuan, mati. Tuan-tuan pun macam tu. Tapi kita tengok anak-anak kita, didik cucu kita, tarbiyah cucu kita. Macam mana tarbiyah ini mereka boleh menghadapi zaman Dajjal besok keluar. Dajjal ni, tuan-tuan, dia suruh mengaku dia Tuhan kalau nak makan. Masa tu kita tengah lapar sangat. Ketika anak-anak kita sendiri tidak mendidik cucu kita dengan agama. Tuan-tuan, kejayaan seorang ayah dan kejayaan seorang ibu bukan dengan kerjayanya. Alhamdulillah, anak saya jadi doktor. Belum jaya lagi ayah ni. Tapi kalau anak kita menjadi seorang doktor yang baik, kita berjaya, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu dia tanya khabar kita. Ya, apa khabar? Makan lagi? Sihat dah? Kejap balik tengok kita. Yang ni anak yang soleh. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, apabila mati anak Adam, putus segala amalan dia. Melainkan 3 perkara, Nabi kata. Hadis ni tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dah biasa dengar. Tapi pada saya hadis ni cukup cantik. Cantik pasal apa? Pertama, Nabi kata, sedekah jariah. Tuan-tuan, kalau kita jenis tak ada duit ni, nak sedekah macam mana? Bukan semua orang Allah bagi duit. Benar? Ada orang Allah tak bagi duit. Ada Allah tak lebihkan dia pada harta. Duit ada, tapi tak lebih. Ada orang cakap dengan saya, tanya saya, tuan-tuan, Ustaz, betul tak Ustaz? Saya ni tak cukup saya. Apa jalan, Ustaz? Dalam Quran Allah suruh berniaga tak? Dah. Nak bagi cukup bukan suruh berniaga. Nak bagi cukup main saham kan, tuan-tuan? Nak bagi cukup bukan main saham. Nak bagi cukup buat apa, tuan-tuan?
saja kita tanya dia ngaji tengah sejuk-sejuk. Nah, berhenti dah. Saya nak datang ni sampai hujan. Ni bos riak. Bawa habis berhenti. Allah ajar kita. Ini formula yang Allah bagi, tuan-tuan. Kalau nak cukup dalam hidup ni, tuan-tuan, nak tenang hidup, tuan-tuan baca ayat 1000 dinar, gantung kat dinding. Jangan baca, jangan gantung, tuan-tuan. Beramal. Itu ilmu yang kita kena buat. Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Allah angkat masalah dia, Allah selesaikan masalah dia. Ni Allah didik kita. Takut ni apa, tuan-tuan? Benda jahat tinggal. Kita buat benda baik dah, tuan-tuan, alhamdulillah. Walaupun tak dapat buat hak sunat-sunat, hak wajib-wajib ni kita buat. Kita tak tinggal semayang, alhamdulillah. Kita tak tinggal puasa Ramadan, alhamdulillah. Kita tak tinggal zakat fitrah, tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi hak jahat yang wajib kita tinggal, kita tak tinggal. Mengumpat ni wajib, kan? Wajib tinggal ke wajib buat, tuan-tuan? Kenapa? Saya, tuan-tuan, tahun ni, orang kata, Ustaz, jangan cakap umur, Ustaz. Saya tak kisah, cakap umur ke tak cakap umur, macam tu juga. Bukan ikut muda. Tahun ni, tuan-tuan, umur saya 53. Saya lahir 1969. Tuan-tuan, 53 tahun, Allah bagi chances kat kita, berubah jadi orang baik. 53 tahun, Allah bagi peluang kat kita, tinggal mengumpat. Kita nak cakap dengan Allah alasan apa? 53 tahun Allah bagi peluang kat kita belajar semayang malam. Gagal. Sampai sekarang kita semayang malam gagal. 53 tahun Allah didik kita jangan sombong, rendah diri dengan orang, kasih sayang. Gagal. Mana Allah didik kita? Sebulan Ramadan tiap-tiap tahun. Kita jadi orang baik sebulan. Tuan-tuan, iblis ni sekali dia sombong. Sabit sekali dia sombong semua hidup dia. Sombong dah, mudah Allah tunjuk kita dalam Quran. Dia kata apa dekat Nabi Adam? Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tak mau sujud. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tak mau sujud. Kita bukan dalam bab sujud, tuan-tuan. Kita dengar peringatan daripada Allah. Kita tak mau ikut. Dan tak pergi, ya. Kubur masing-masing. Mati masing-masing. Tuan-tuan, dah masuk kubur besok, baru kita tahu susah atau senang kita. Dalam dunia ni, tuan-tuan, kita boleh sombong dengan Allah. Tapi bila kita masuk saja dalam liang lahat, ketika itu banyak persoalan yang perlu kita selesaikan. Susah, tuan-tuan. Dalam liang ni susah, tuan-tuan. Bukan senang. Kita duduk rumah kita pun susah. Kena bayar setiap bulan. Cukai pintu kena bayar. Duit pengurusan kena bayar. Tuan-tuan, yang duk heret kita ni banyak. Anak kita, jiran kita. Saya salah apa, Ustaz? Jangan buat-buat, tuan-tuan. Kita bela kucing kita berak depan rumah orang. Jaga, tuan-tuan. Hak jiran kena jaga. Kita tanya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Saya tanya dari saya. Kita dengan adik-beradik kita macam mana? Putus tak silaturahim? Putus silaturahim. Allah kata apa dalam hadis qudsi? Rahim itu daripada sifatku. Siapa
Allah didik kita apa tuan-tuan? Kemudian Allah sebut lagi pada ayat seterusnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kerana Allah, Allah akan bagi kat dia, kurnia kat dia rezeki yang tanpa disangka-sangka. Kalau nak berkat rezeki tuan-tuan, takutlah dengan Allah. Itu ulama dia susun kat kita. Antara jalan nak barakah rezeki, ulama kata apa? Istighfar. Ini bertepatan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki ini menghalang. Rezeki ini terhalang disebabkan dosa. Pasal apa kita tak cukup? Tak berkat. Yang ni masalah, yang ni masalah. Tengok dosa kita. Tengok dosa kita. Dosa kita dengan isteri kita. Tuan-tuan, yang ni saya tak sentuh bab ilmu lagi. Ilmu ni Nabi kata, wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Lama mana kita tinggal mengaji dulu? Saya tinggal mengaji 20 tahun Ustaz. 20 tahun tu dikira dosa tuan-tuan. Wajib ain dalam hadis tu tinggal sama macam hukum tinggal semayang. Kita kahwin, kita ada isteri. Kita ajar tak isteri kita? Fiqh dia, tauhid dia, tasawuf dia. Lantaklah dia Ustaz, dia pandai-pandai cari sendiri. Tak. Seorang isteri dan anak perempuan dia tanggungjawab seorang ayah dan seorang suami. Dan seorang anak laki-laki di bawah tanggungjawab seorang ayah dia selama dia tidak akil baligh. Saya saja kongsi tuan-tuan. Saya baru kahwin, saya tengok isteri saya ambil semayang. Dia mengaji, dia tak mengaji, itu cerita lain. Tapi aku nak tengok ambil semayang, betul tak pada segi fiqh dah? Betul, selesai. Saya tunggu dia semayang, tuan-tuan. Cara dia sujud, cara dia turun, cara dia pakai telekung. Sebab apa? Besok jika di padang mahsyar, semayang dia tak sah, dia akan dakwa saya. Besok apabila di padang mahsyar, wuduknya tidak sah, dia akan dakwa saya. Tuan-tuan, kalau selama dia berkahwin dengan kita, semayang dia tak sah, macam mana tuan-tuan? Dosa kita yang tak semayang zaman muda ataupun tak larat kita nak tanggung. Tak, kita tak semayang zaman muda dulu, kita tak larat tanggung, tuan-tuan. Belum dosa-dosa lain. Dosa kita kerja, tak masuk lambat, kawan pergi punchcard dulu. Zaman punchcard dulu. Gagak pahala ke tuan-tuan? Kawan punchcard, kita main lambat, pahala ke? Tak tahu nak cakap. Kalau kita kata pahala, wallahualam. Kita roti 4 jam, tulis 7 jam. Kalau yang ni disuruh oleh agama, terpulang lah tuan-tuan. Kita tak sakit, kita beli MC di kedai, di doktor, di klinik. Lalu kita hantar MC kita, boleh 2 hari cuti. Kalau cara tu dibenarkan oleh syarak, terpulang lah tuan-tuan. Kalau kita kata, pada Allah yang ni benar, pada Rasul yang ni benar, terpulang lah. Tuan-tuan, Allah tak pernah lupakan dosa kita. Allah tak pernah lupakan dosa yang kita telah lupakan. Nah, ingat yang tu. Dia tak pernah lupa dosa yang kita telah lupakan. Dalam dunia ni, aku mau hamba dia, Allah ni tuan-tuan, dalam dunia ni, Allah bagi chances kita hidup dalam dunia ni. Supaya kita ikut perintah dia. Siapa yang ikut perintah Allah sampai sana,
Hidup senang lenang yang tu lah. Ada orang tanya saya, Ustaz, pada masyarakat tu boleh syafaat kata. Nabi dah. Tuan-tuan, Nabi ni usaha tolong kita. Tapi kalau kejahatan kita melebihi daripada apa yang Nabi boleh tolong, tetap lebih. Memang Nabi duduk dekat titian sirat. Kita nak meniti titian sirat, Nabi duduk belah tu. Nabi angkat tangan. Ya Rabbi salim salim ummati, wahai Tuhanku selamatkan umatku. Tapi dosa kita banyak sangat, gelincir. Tuan-tuan, doa Nabi tak makbul kah? Makbul. Tapi syafaat Nabi ni tak boleh tampung kita. Sebab jahatnya kita. Sebab salahnya kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jadi seorang ayah, kita jadi seorang ibu, jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Dalam kuliah saya sebelum ni tuan-tuan, tajuk ayah ibu ni, saya bawa anak jaga peranan dia. Tapi malam ni tuan-tuan, ta'adil. Kalau kita mau anak kita baik, tetapi kita tak boleh jadi ayah yang baik, kita tak boleh jadi ibu yang baik, tuan-tuan, kita tak akan dapat keturunan yang baik. Percayalah. Kalau kita nak anak-anak kita baik, kita jadilah ayah yang baik. Kalau kita nak anak-anak kita baik, kita jadi ibu yang baik. Tuan-tuan, muslimat, cuba fikir. Bila hari terakhir kita peluk anak kita? Bila hari terakhir kita peluk menantu kita? Ustaz cakap macam ni ya. Tuan-tuan, sampai sekarang, saya setiap kali nak keluar rumah, kalau anak saya ada di rumah, menantu saya ada di rumah, dia orang akan peluk saya, dia akan salam saya, dia akan cium saya. Tak kira menantu tu laki-laki atau menantu tu perempuan. Yang tu saya didik seawal saya nikahkan dia. Isteri saya suka kalau bercakap, kalau benda tak buat, saya tak nak cakap tuan-tuan. Besok saya kena didakwa oleh Allah di padang mahsyar. Pandai saya cakap, buat benda. Saya tak berani tuan-tuan. Mengajar senang. Saya boleh tipu tuan-tuan, tapi saya tak boleh tipu Allah Ta'ala. Allah perhatikan setiap kalam yang keluar daripada mulut saya. Malaikat kiraman katibin tulis apa yang saya cakap. Sampai sana saya didakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia ya tuan-tuan. Saya keluar rumah, tak kira saya pergi mana pun. Kalau isteri saya tinggal di rumah, saya pergi kuliah ke, saya pergi kedai ke, isteri saya akan datang jumpa saya. Bang, saya minta maaf, perjalanan abang selamat. Tuan-tuan, kalau kita nak isteri kita baik, kita kena ubah diri kita. Kita kena ubah diri kita. Rasulullah dia tak pernah tengking isteri-isteri dia. Rasulullah dia berbuat baik dengan isteri-isteri dia. Barulah kita akan rasa kebaikan daripada isteri kita. Saya bagi contoh satu ya tuan-tuan, Siti Khadijah. Setelah Rasulullah balik daripada musafir, Rasulullah balik, tak masuk rumah lagi. Rasulullah dengar seorang perempuan menangis tuan-tuan, menangis. Rasulullah masuk kata, ini suara Khadijah ni. Suara Khadijah ni. Rasulullah masuk, Rasulullah tanya Siti Khadijah, wahai Khadijah, kau menyesal ke kahwin dengan aku? Dulu kau kaya, sekarang kau miskin. Siti Khadijah cakap apa dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, aku akan menyesal. Tapi aku sedang fikir, besok kalau aku mati, dia kata, aku dah tak boleh tolong hang lagi. Masa hidup ni aku boleh tolong. Aku ada harta, aku tolong sampai habis harta aku. Kalau engkau susah hati, aku ada di tepi engkau ya Rasulullah. Kau ketakutan, aku ada di dalam.
Aku selimutkan kau ya Rasulullah. Aku terfikir, dia kata. Besok kalau aku mati, aku nak tolong macam mana? Dia wasiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah tulang belulang aku ni laku untuk kau gadaikan, untuk kau tegakkan agama, kau ambil, kau jual lah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Isteri kita ada sampai tak tara tu? Dan kita kena tanya diri kita, kita suami yang macam tu tak tuan-tuan? Kita seorang suami yang macam tu tak? Kita kena tanya. Kita kena tanya. Sebab cerita ni bukan cerita dunia tuan-tuan, cerita ni cerita akhirat. Sebab itu, apa yang kita minta dengan Allah, jangan bercanggah tuan-tuan. Kita minta dengan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan bercanggah dengan apa yang kita minta. Inilah tuan-tuan, akhir kuliah saya. 8.45 dah ni. Saya nak balik Johor ya tuan-tuan. Saya nak balik Kuala Lumpur baru. Tuan-tuan tak apa dah. Ni melompat 2-3 lompat sampai rumah. Kadang-kadang adik-beradik saya tuan-tuan, tanya saya, abang bila nak balik? Adik perempuan saya tanya, abang bila nak balik? Seminggu tak jumpa. Saya kata tak apa. Dalam dunia ni, kita tak kerap berjumpa. Kita harap Allah himpunkan kita di dalam jannah ni. Ni kerja agama tuan-tuan. Nabi tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak-anak dia, kerana tegakkan agama, sehingga hari ni nama kita nama Islam. Kita buat apa tuan-tuan? Nama kita nama Islam ni kita buat apa? Nabi sampai darah dia jatuh dekat Taif. Orang Uhud, orang kafir kata, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Badan Nabi luka-luka tuan-tuan. Kita buat apa? Hasil perjuangan Rasulullah. Yang Rasulullah penat tuan-tuan. Penat perjuangan itu terlalu memenatkan. Tetapi untuk agama Rasulullah tak rasa penat. Apa kita buat? Kita tak buat apa. Kita nak datang surau pun tak boleh. Nak semayang malam pun tak boleh. Nak baca Quran pun tak boleh. Kita tanya dari kita, bila hari terakhir kita pegang Mashaful Quran? Bila hari terakhir kita pegang Quran? 6 bulan lalu. Malu kita tuan-tuan. Malu kita. Bila hari terakhir kita tengok Al-Quran tuan-tuan? Cerita ni macam ni. Besok kita masuk liang. Isteri kita tinggal kita. Itu nama sehidup semati. Faham tak? Orang Kelantan. Se ni seorang. Sehidup semati. Satu hidup, satu mati dia kata. Masuk liang masuk. Isteri kita tak masuk. Anak kesayangan kita tak masuk. Menantu kita tak masuk. Semua orang tinggal kita. Orang yang paling akhir sekali, tinggalkan kubur, kita akan dengar. Ini hadis sahih tuan-tuan. Kita akan dengar telapak kaki orang yang paling akhir sekali. Lama-lama aku sayup, tuan-tuan dengar. Liang kita gelap. Masa tu, ada satu orang pemuda duduk dalam liang kita. Sebelum sampai malaikat Zabaniah. Bukan akhir tak sampai.
Kita tanya, hang siapa? Dia kata, akulah kawan hang. Masa dalam dunia tu, semua orang tinggalkan aku. Kau seorang yang tak tinggalkan aku. Lah, semua orang tinggalkan kamu, aku akan jadi kawan kamu. Dia kata. Kita tuan-tuan dalam keadaan gelap macam tu, dalam keadaan seorang-seorang, dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba main satu orang. Kita pun tak boleh fikir. Tapi kita tanya, siapa kamu? Beritahulah. Dia kata, akulah Quran. Masa adalah hidup dulu, kau tak pernah tinggalkan aku. Hari-hari duk baca aku. Orang lain semua tinggalkan aku. Berbulan-bulan dah tinggalkan aku. Bertahun-tahun dah tinggalkan aku. Kau seorang sajalah yang jadi teman, sahabat baik aku. Aku diperintahkan oleh Allah supaya menjadi teman kau sehingga hari kiamat, kata Quran. Itu Nabi kata, Al-Quran hujjatul laka wa alaika. Nabi kata, Quran ini akan jadi hujah kita atau akan jadi laknat atas kita. Itu saya pesan dari saya, tuan-tuan, kita ni umur bukan muda. Saya kalau 53, tuan-tuan pun ada 58, 60, 70, 60 ni. Kita ni set-set kubur semua ni, tuan-tuan. Jangan duk senang hati sangat lah. Kita set-set kubur bila-bila, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang jarang orang cecah 60 lebih. Hak cecah 60, 70 ni, ini set-set pok kita ya. Ini set-set pok kita, mak kita. Hak yang set-set kita ni, tuan-tuan, tak ada 63, tuan-tuan, habis. Jangan tunggu 63, tuan-tuan. Saya nak pesan lah. Kalau kita nak tunggu anak kita baca kulhu kat kita lepas mati, jangan harap lah. Pasal apa Ustaz cakap macam tu? Kita tengok apa anak kita buat lah. Kalau lepas kita mati, kita nak tunggu anak kita bagi baca Quran kat kita, jangan harap, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Dari tuan-tuan, tuan-tuan tengok sekeliling. Kalau kita tak harap, kita buat sendiri. Saya ajak diri saya ajak tuan-tuan. Sehari 10 ayat cukup, tuan-tuan. Bekal kita nak mati. Kita cari duit ni lama dah, tuan-tuan. Macam tu lah pusing dah. 50 tahun kita cari duit. Pusing dia macam tu lah. Kita rugi kat sana. Yang kita nak bawa balik ni, bakui kita kosong ni. Bakui kita kosong ni, tuan-tuan. Allah bagi kita kesempatan ni. Maknanya Allah hidupkan kita hari ni, malam ni. Maknanya Allah bagi kita kesempatan. Kita usahalah, tuan-tuan, baca Quran sehari 10 ayat. Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Mudah ya? 3 amalan yang pandang saja dapat pahala. 1, tengok Quran. 2, tengok muka mak bapak. Yang ketiga, Nabi kata, tengok Baitillah. Ustaz, saya tak boleh baca Quran banyak tahun dah. Nak mengaku malu, Ustaz. Tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan ambil mushaf Quran. Tuan-tuan ambil mushaf Quran, tuan-tuan tengok saja. Sambil tu tuan-tuan doa dalam hati tuan-tuan, ya Allah, umur aku dah 53 tahun. Biar aku tak boleh lagi baca kalam kau, ya Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan aku dengan kau tak benarkan aku membaca kalam-kalam kau, ya Rahman Rahim. Kita cakap dengan Allah itu. Percayalah, tuan-tuan, satu hari kita akan boleh baca Quran. Ini pengalaman saya. Saya pernah jumpa orang yang umur 50 tahun. Ni sewaktu saya umur 30 tahun, tuan-tuan. Ada satu orang datang jumpa saya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Dia nangis-nangis, tuan-tuan, umur dah 50. Tolonglah Ustaz. Saya ajar dia, tuan-tuan, daripada alif bata. Alif, ba, ta. Tuan-tuan, tak sampai 2 tahun, dia khatam Quran. Hari-hari. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang.
Kalau dah sampai sekarang dia baca Quran. Nabi kata, antara amalan selepas kita mati dia jalan. Kedua, Nabi kata ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Macam ni tuan-tuan. Ibnu Hajar, dia sebut dalam kitab Perintah Penuntut. Ibnu Hajar kata, kebaikan seorang anak yang dia buat lepas kita mati. Ibnu Hajar kata, mengalir kat bapak dia, mengalir kat mak dia. Tuan-tuan, kita mengaji malam ni, selama kita mengaji ni, malaikat akan minta ampun untuk kita. Nama kita malaikat sebut, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, malaikat sedang sebut nama tuan-tuan. Malaikat ni sedang sebut nama tuan-tuan. Malaikat sedang berhibur ni tuan-tuan. Dia sebut nama, ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Kita terlupa dah dosa yang kita buat. Malaikat tolong minta ampun. Dengan kita duduk dalam masjid ni saja, kita dengar majlis ilmu, kita dengar ni saja. Tuan-tuan, kenapa Ibnu Hajar dia sebut macam tu? Seorang anak yang buat baik, kita mati dah. Amal soleh ni mengalir pada kubur mak ayah dia. Ada satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang tunjukkan seseorang buat baik, dia akan dapat kebaikan tak kurang seperti mana orang yang buat baik. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Tuan-tuan, kalaulah kita dapat didik anak-anak kita dia kecil, kemudian sampai sekarang dia kekal buat amal soleh. Besok kita mati, dia tak tinggal sembahyang, dia tak tinggal itu aurat, dia tak tinggal baca Quran. Setiap amalan kita akan mengalir dalam liang kita. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana tiap-tiap hari kita akan tanya dengan malaikat yang jaga kubur kita. Kita tanya apa? Wahai malaikat, ada tak hadiah daripada anak-anak aku dan isteri? Malaikat kata tak ada. Kita tengok orang sebelah banyak dapat hadiah. Isteri dia bagi, anak dia bagi. Kita tengok tuan-tuan, tanya, esok tanya, lusa tanya. Anak kita tinggalkan kita macam tu saja. Rugi dah tuan-tuan, menyesal. Lepas itu Nabi kata, yang ketiga, anak yang salah. Apa yang dia buat, kita dapat. Masa ada lagi ni tuan-tuan. Kedua, jangan tinggal Quran. Yang kedua, saya dah ingatkan dari saya tuan-tuan. Pakat-pakat himpun Qul Huwallahu Ahad. Jangan banyak tuan-tuan. Sehari 100 ya. Kita himpun sendiri. Besok kalau kita mati, kalau kita ada duit tak apa, kita buat tahlil 3 hari. Kawan baca Qul Hu 3 kali. Ada 30 orang. 30 orang kali 3 kali 90 kali. Kali dengan 3 hari. 9 kali 3 27. 270 kali. Tuan-tuan, buat dia sekarang. Duduk saja-saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, Allah tahu apa yang kita buat. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, ini yang aku mampu saja. Yang aku mampu untuk aku himpun amalan selepas kematianku. Ni yang aku mampu saja, ya Allah. Sehari 100 dia. Qul huwallahu ahad. Orang soleh dulu, satu hari dia baca 1 juzuk Quran. Ada sahabat Nabi yang khatam 30 juzuk Al-Quran. Khatam sehari sekali. Tuan-tuan, ada orang tak percaya. Sahabat baca Quran saya sekali. Tuan-tuan, guru saya, dia khatam Quran sehari sekali. Dia meninggal tak sampai 10 tahun. Lah kita kata sahabat jauh sangat. Betul tak? Kita tak boleh macam guru kita. Kita baca Qul Huwallahu saya.
Tuan-tuan, Nabi ni punya sayang kita. Dia tahu kita jenis sek-sek orang malas. Nabi kata, siapa baca kulhu sekali, menyamai dengan baca 1/3 Al-Quran. Kalau 2 kali, sama pahala macam baca separuh Al-Quran. 3 kali, habis 30 juzuk Al-Quran. Tak mau, tuan-tuan. Jangan buang masa kita. Jangan buang masa. Jangan buang umur kita. Ini saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan.